صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 38, baris bawah sekali. Surat 38, baris bawah sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda ia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la taqata'u wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Dia ada nombor 1 tu di bawah, rawahul Bukhari wa Muslimun an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Artinya, jangan dengki. Jangan dengki setengah kamu akan setengah. Dan jangan memutuskan rahim. Setengah kamu akan setengah. Dan jangan marah, setengah kamu akan setengah. Dan jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Dan hendaklah ada kamu bersaudara, hi sekalian hamba Allah Ta'ala. Dan sabda ia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat hasad. Pembicaraan bab yang keempat daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kecelaan, iaitu pada menyatakan dengki, hasad. Bahasa Arab disebut hasad. Hasada yahsudu hasadan. Hasad. Terjemahan kitanya dengki. Terkadang kita pun menggunakan perkataan hasad juga. Cuma kita regu dengan hasad dengki. Hasad dengki. Dengki hasad tak ada dah. Hasad dengki. Hasad, hasada yahsudu hasadan. Hasad ni bahasa Arab, kalau kita gak dengki. Yang mana takrifan dengki terdahulunya mencita-cita oleh hati akan hilang nikmat daripada orang yang lain. Itu hasad. Hati ini bercita-cita di hati hilang nikmat daripada orang lain. Sama ada nikmat tu dapat kepada kita ataupun tak dapat kepada kita, tak kira. Tapi cita di hati kita hilang nikmat daripada orang yang lain. Nikmat mana? Nikmat yang ada kebajikan pada nikmat tu. Kalau pada nikmat tu tidak ada kebajikan,
Dengan nikmat yang Tuhan kurniakan, dia buat maksiat, tiba-tiba timbul cita di hati, Tuhan tariklah nikmat yang menjadi punca, yang mana nikmat tu digunakan untuk maksiat. Itu dengki yang dibenarkan, waktu tidak dilarang. Sebab sebenarnya bukan dengki dengan, bukan kata cita hilang nikmat semata-mata nikmat tu, kerana nikmat tu digunakan untuk melakukan maksiat. Sekira-kira kalau nikmat tu tidak digunakan untuk maksiat, tak adalah cita di hati supaya nikmat tu hilang. Maknanya bukan semata-mata nikmat tu, kerana nikmat tu digunakan untuk melakukan perkara maksiat, maka cita di hati Allah Ta'ala tarik nikmat yang digunakan untuk maksiat. Itu takrifan dengki. Ataupun cita di hati turun balak atasnya, atas orang yang lain. Ni bicara bab hati. Kemudian daripada sifat hati, sifat yang dicela pada syarak ni, keluarlah pulaknya kepada anggota zahir. Anggota zahir panjang pulak ceritanya. Sebab orang yang hasad ni, dia tidak hanya berhenti setakat hasad, dia akan melakukan kejahatan daripada hasad. Semata-mata hasad, orang yang dia hasad tu tak ada apa-apa pun. Orang yang dia hasad tu tak tahu punnya. Orang hasad dengan nikmat yang Tuhan beri kepada dia, dia tak tahu pun. Faham tak ni? Tetapi orang hasad ni bukan setakat hasad. Sebab itulah kita minta berlindung dengan Allah. Wa min syarri hasidin iza hasad. Gitu tak? Wa min syarri hasidin iza hasad. Itu tak? Dia jangan ni ambil biasa baca daripada awal, ambil satu ayat tu tak apa nak kena. Wa min syarri hasidin iza hasad. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan orang yang hasad apabila ia hasad. Orang hasad ni dia ada kejahatan dia. Macam-macam lah cara dia nak buat jahat kepada orang yang dihasad. Kita minta berlindung daripada kejahatan orang yang hasad bila dia hasad. Semata-mata hasad tak ada apa-apa, kita macam sebut dah tadi. Tetapi orang hasad ni, itu hati. Hati ni umpama raja. Apabila raja ni cita supaya nikmat tu hilang, maka anggota zahir pun berperanan lah. Anggota zahir pun berperanan. Ayat yang sebelum tu, wa min syarrin nafathati fil uqad. Tu minta berlindung daripada kejahatan jampi-jampi pada simpulan benang. Tu sihir. Tu sihir. Wa min syarrin nafathati fil uqad. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan jampi-jampi pada simpulan-simpulan benang. Itu sihir. Yang mana sihir ni mari daripada mana ni? Biasanya mari daripada hasad. Ni kejahatan orang yang hasad bila dia hasad. Bukan hanya hasad tu semata-mata. Hasad tu bicara hati. Hasad tu bicara hati. Bahkan orang yang dihasad tu pula bertambah nikmat sebab dapat pahala daripada orang yang hasad. Orang yang kena hasad, dia dapat nikmat, dapat pahala daripada orang yang hasad akan dia. Mana orang yang kena hasad tak ada apa-apa pun. Dan mana kata minta berlindung daripada kejahatan orang yang hasad?
Orang yang hasad ni, anggota zahir itu berperanan untuk melakukan bagai-bagai kejahatan. Kejahatan sampai peringkat sanggup membabitkan diri dengan perkara sihir yang boleh bawa kepada kesyirikan. Sanggup tu. Kenapa? Kerana hasad. Itu kejahatan. Sebab itulah dia kita ni perkara-perkara yang nikmat tu kita jangan terlampau sangat nak menonjol. Jangan terlampau sangat nak menonjol. Dia kena kitman juga, kena sembunyi. Kenapa kena sembunyi? Sebab Nabi kata fa inna kulli zi ni'matin mahsud. Nabi kata kerana sesungguhnya tiap-tiap perkara yang mempunyai nikmat itu dihasad oleh orang akan dia. Ada ni. Macam contoh orang sekarang, apa-apa perkara di nak endeng. Kita panggil apa? Endeng tau. Endeng apa panggil? Tayang. Betul tak sebut? Endeng ni bahasa Terengganu tau. Ada bahasa buku. Endeng. Ngendeng. Faham ngendeng? Dia tak sebut, betul tak? Budak ni ngendeng seumur pada ngendeng. Tayang. Tayang. Perangai orang sekarang ni dia suka tayang. Masuk FB tunjuk ramai-ramai. Ni nikmat ni jangan buat seumpama tu. Sebab Nabi kata dah, fa inna kulla zi ni'matin mahsudun. Kerana sesungguhnya tiap-tiap yang punya nikmat tu dihasadkan oleh orang akan dia. Jadi kita kena kitman lah, kena sembunyi. Ke macam mana? Ada keluarga bahagia. Pukul gambar ramai-ramai. Biasalah kita pukul gambar keluarga, tetapi untuk simpanan keluarga. Sekarang bukan untuk simpanan keluarga, untuk satu dunia tengok keluarga dia yang sangat bahagia. Tak, kita biasa je ambil gambar satu keluarga hari raya contohnya dengan pakaian apa ni? Sedondon. Sedondon ni dengan pakaian hok color sama. Biasa je tu. Tapi gambar keluarga ni untuk simpanan keluarga. Duduk dalam album. Orang nak tengok tu anak beranak kita je. Bukan semua orang. Sekarang macam mana? Sekarang macam mana? Tayang satu dunia. Satu lagi yang peliknya, orang suka tayang keluarga kepada satu dunia ni. Dia ambil gambar satu keluarga, tutup muka pakai purdah. Kalau nak tayang satu dunia, bukalah purdah tu. Kan pelik tu. Nak tutup ke nak tayang sebenarnya? Nak tutup ke nak tayang? Nak tutup. Dah nak tutup, kenapa ambil gambar sekeluarga tayang satu dunia? Kalau nak tayang, buka purdah tu. Dah nak tutup. Lepas tu kenapa tayang satu dunia? Dah. Wallahu a'lam lah. Apakah hikmah dia, kebaikan buat seumpama tu? Saya tak tahu ni. Saya tak tahu. Takut ada kebaikan dia apa dia? Kita pukul gambar satu keluarga, alhamdulillah, pakai yang comel belaka, pakai purdah tutup, comel, alhamdulillah. Lepas tu kita pun tayang satu dunia. Saya nak tanya, di situ apakah kebaikan? Sebab saya dah tahu tu, wallahu a'lam. Kalau ada kebaikan, saya pun nak turut juga. Nak tanya apa kebaikan? Mana tahu takut-takut ada kebaikan. Contohnya untuk mendorong orang mengikuti contoh keluarga kita. Boleh? Kebaikan tu. Kebaikannya kita nak suruh orang lain mencontohi keluarga kita. Dengan pukul gambar kita, lepas tu tayang satu dunia. Itu kebaikan dia. Dah, kalau ada kebaikan nak buat juga.
Kalau ada kebaikan. Sebab itulah nikmat yang Tuhan kurni ni tak payah tayang-tayang lah. Sebab tiap-tiap yang mempunyai nikmat tu ada selalu ada orang yang akan hasad dengki. Ada ni. Sekadar tak tahulah. Sekarang ni apa benda? Semua je, sama je. Jadi kehidupan sekarang ni untuk tayangan satu dunia. Bergerak je tayang satu dunia. Bergerak je sayang satu dunia. Yelah waktu tayang tu kenikmatan. Tapi kena jaga daripada orang yang hasad dengki. Kan? Waktu wallahualam dah. Kalau ada kebaikan, okeylah, jalanlah. Kalau ada kebaikan, jalan. Tapi seeloknya nikmat-nikmat ni tak payahlah kita duk menonjol. Sebab apa? Sebab Nabi kata dah, sesungguhnya kerana bahawasanya tiap-tiap orang mempunyai nikmat itu dia dihasad oleh orang akan dia. Jadi tak usahlah kita duk tayang, kita kena sembunyikan. Ya dah. Sebab orang hasad, dia bukan setakat hasad saja, dia akan melakukan bagai-bagai kejahatan. Saya pernah terbaca dalam satu tulisan tu, orang ni dia beringat, dia kata gambar anak-anak kita pun tak payahlah kita tayang-tayang kepada satu dunia. Ke anak kita ni macam anak artis-artis terkenal. Kan artis-artis terkenal kan, gambar anak dia tu dia tayang, mahal tu. Dia ada orang yang tu lah. Mana bukan semua orang boleh ambil gambar anak dia tu kan. Itu sumber dia pula, sumber pendapatan dia pula kan. Sebab ada orang-orang yang kata gitu. Dia kata jangan kita menonjol-nonjolkan anak-anak kita tu. Yelah bagi kita itu nikmat. Kita nak tunjuk kenikmatan betul, tapi ada orang ni satu dunia ni macam-macam. Kita tengok anak orang comel-comel, segar-segar, cerdas-cerdas. Dia pula kebetulan tidak direzekikan dengan anak. Ni. Dia ada mari macam-macam. Macam mana? Tu kata kena jaga. Hak nikmat tak perlulah kita duk tayang-tayang. Sebab apa? Sebab akan ada orang yang hasad. Orang yang hasad ni dia akan melakukan bagai-bagai kejahatan. Bila wa min syarri hasidin iza hasad. Kemudian hasad ni haram, dosa besar. Dia kalaulah sebut kata contoh sifat kecelaan, takabur, hasad. Dia biasa 3. Takabur, hasad, riak. Ini 3 ni penyakit hati yang paling besar. Sebab tu biasanya kalau sebut kata sifat-sifat kecelaan, contohnya riak, takabur, hasad. Dia 3 tu. Riak, takabur, hasad. Terutama sekali takabur dan hasad. Terutama sekali. Sebab di antara punca utama hasad adalah datang daripada takabur. Jadi hasad ni penyakit, satu penyakit hati yang besar, dan hukumnya haram, dosa besar. Tapi bukan setakat haram, dosa besar. Nabi SAW bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulul hatab. Artinya dengki itu memakan ia akan segala kebajikan, bandingan seperti memakan oleh api akan kayu api. Dikendaki dengan memakan di sini ini membinasakan. Jadi hasad ni bukan hanya haram, dosa besar, tiba-tiba membinasakan pahala kebajikan kita. Membinasakan pahala kebajikan kita. Dia terkadang dosa-dosa besar ni, dosa besar, tapi dia tidak membatalkan pahala kebajikan yang lain. Kalau dosa besar tadi
tidak membatalkan kebajikan pahala yang lain sampai di mahsyar ketika mizan timbang. Boleh tengoklah mana berat, sebelah kanan kebaikan ataupun berat sebelah kiri kejahatan. Sebab apa? Sebab sebelah kanan kebaikan, kebajikan tidak terbatal pahala. Hak dosa besar, hak belah kiri tu hak tengoklah mana berat. Tapi hasad ni bukan haram dosa besar sahaja, dia membinasakan pahala kebajikan amal kita yang lain. Berarti kita cita di hati supaya hilang nikmat orang lain, yang pastinya kita sudah hilang nikmat yang paling besar, iaitu pahala kebajikan bekal akhirat. Nyata. Orang yang kita cita hilang nikmat, tak hilang-hilang pun nikmat. Yang hasad, yang cita hilang nikmat orang lain tu, dia yang hilang pahala kebajikan bekal akhirat. Nanti dia akan datangkan macam mana untuk untuk menghilangkan sifat hasad dengan ilmu satu, dengan amal satu. Dia akan bicara, kemudian dia akan ceritalah punca-punca, sebab-sebab timbulnya perasaan hasad. Kemudian didatangkan macam mana kau nak mengubati penyakit hasad, nak mengubati penyakit hasad dengan ilmu serta dengan amal. Ilmu macam mana di hadapan orang yang kita hasad akan dapat manfaat, dapat pahala. Kita yang hasad ni pula akan dapat mudarat dunia dan akhirah. Ada cerita panjang macam mana untuk kita menghilangkan sifat hasad. Ni susunan dalam kitab Penawar Bagi Hati. Didatangkan satu-satu bab pada menyatakan sifat kecelaan, didatangkan takrifan tiap-tiap satu sifat kecelaan, didatangkan hukum, didatangkan ayat Al-Quran, hadis Nabi hak berkaitan dengan sifat-sifat kecelaan, didatangkan pula punca dia, macam mana nak menghilangkannya. Inilah hak fardu ainnya. Faham tak ni? Bukan fardu ain setakat hendaklah kita membersihkan hati kita daripada sifat kecelaan, hasad, takabur, riak. Tak jadi setakat tu. Hendaklah kita menghiasi hati dengan sifat kepujian, taubah, khauf, redha, syukur, sabar, tawakul. Tak cukup gitu. Itu hanya sebut perkataan. Nak menghilangkan sifat kecelaan, kena bicara satu-satu. Nak menghiasi hati dengan sifat kepujian, kena bicara satu-satu. Hak tu hak fardu ain kepada kita. Bukan hanya ceramah, bersihkan hati daripada sifat hasad, sifat riya, sifat takabur. Hati ni yang bersifat dengan sifat ikhlas, sifat sabar. Tak cukup gitu. Sebab kita nak kena kenal apakah sifat kecelaan, hasad, takabur, riya, apa di sifat kecelaan ni. Sebab ada hasad yang dibenarkan, ada takabur yang dibenarkan, ada riya yang dibenarkan. Kemudian macam mana cara nak menghilangkan? Sebelum menghilangkan tu, kita kena kenal satu-satu sifat tu apa dia, takrifannya apa. Sama juga dengan sifat kepujian. Bukan hanya ceramah saja, dak fadha'in apa lagi kita dah sebut semua dah ni. Sifat-sifat hati, sama ada sifat kecelaan ataupun sifat kepujian, itu bukan fardu ain, itu ceramah saja. Fardu ain ni kena bicarakan satu-satu bab. Sebagai contoh kitab Penawar Bagi Hati. Macam contohlah, kita mestilah memastikan kita berakidah dengan akidah yang sebenar. Tak cukup setakat tu. Kita kena belajar, nak tahu manakah akidah yang sebenar, manakah akidah yang terpesong. Jangan setakat
berakidahlah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Janganlah berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Akidah Ahlussunnahnya mana? Akidah Mu'tazilahnya mana? Kita semayang mestilah mencukupkan syarat dan rukun. Syarat bagi tiap-tiap rukun mestilah mencukupkan syarat berjemaah. Mana syarat rukun, syarat bagi rukun semayangnya? Kena belajar satu tu fardu ain, bukan hanya bercerita. Sebab setakat cerita hasad kita dengar sok modok. Takrifan hasad, hukum hasad, ayat Quran hadis cerita bab hasad, kemudian punca hasad, macam mana nak menghilangkan sifat hasad dengan ilmu dan dengan amal. Ni satu-satu dalam pembicaraan sifat-sifat kecelaan yang 10 dan sifat-sifat kepujian yang 10. Mana kalau kita susunan kita orang bagi hati ni, kemudaratan yang menimpa kita dari sifat hasad. Bukan kemudaratan menimpa orang yang kena hasad. Tapi orang yang kena hasad tu dia akan ditimpa kejahatan pula. Kejahatan tu bicara lain pula. Kejahatan orang yang hasad itu bicara anggota zahir. Kita sekarang ni hanya bicara sifat hati masing-masing. Itu saja. Kejahatan orang yang hasad, itu kepada anggota zahir lah kejahatan dia. Tanda ni. Wa min syarri hasidin iza hasad tu. Kita sini hanya nak bicara hasad semata-mata. Jadi mudarat nyata kena kepada orang yang hasad. Hilang nikmat pahala kebajikan, bekal akhirah. Nak dapat pahala kebajikan ni, faham-faham je lah. Hak dapat pahala kebajikan ni amal yang sebenar. Orang beramal yang sebenar dengan akidah yang sebenar, dengan amal ibadah sempurna zahir dan batin, amal ibadah yang ikhlas, barulah ada pahala kebajikan. Nak sapa tangga tu taufik hidayah daripada Allah, nikmat yang paling besar. Hasad tiba-tiba nikmat paling besar tu hilang daripada kita. Hak kita cerita seseorang hilang nikmat dia tak hilang. Bukan nikmat dia Tuhan tambah sokmo. Dia Tuhan tambah nikmat dia, hati kita pun duduk serabut. Berapa? Dia kalau lama kau naik, kalau lama kau tinggi, kalau lama kau senang. InsyaAllah lah kalau kita ikut susunan sebagaimana dalam kitab Penebagi Hati ni, kita belajar molek, kita faham molek, kita sentiasa mutala'ah dan kita beramal, insyaAllah lah. InsyaAllah kita lepas daripada penyakit hasad. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya jangan dengki setengah, kamu akan setengah. Ni kedua-dua belah ni. Kedua-dua belah. Jangan dengki setengah, kamu akan setengah. Dan jangan memutuskan rahim, setengah kamu akan setengah. Jangan memutuskan silaturrahim, antara setengah dengan setengah. Yang mana kadang-kadang terputus silaturrahim bukan daripada sebelah pihak, terkadang daripada kedua-dua belah pihak. Kemudian hak jangan-jangan ni dia ada lazim malzum belaka ni, dia ada kait antara hasad, antara memutuskan silaturrahim, antara ghadab marah, dia ada kaitan ni. Hak Nabi larang satu-satu ni ada lazim dan malzum dia, ada kaitan antara satu sama lain. Nabi kata jangan dengki dan jangan memutuskan rahim, dan jangan marah setengah kamu akan setengah, dan jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Ini berkait belaka lah.
Contoh antara ghadab, marah dengan hasad. Kita bicara dah terdahulu. Daripada ghadab akhirnya berseteru. Berseteru dengan bahawa membelakang antara satu sama lain. Kalau kata bertemu, berpaling belakang. Kenapa? Kerana marah. Akhirnya jadi berseteru. Bila berseteru, akhirnya memutuskan silaturahim. Kemudian mudahlah jadi hasad. Sebab di antara punca hasad selain ada takabur adalah berseteru. Mari mana berseteru ni? Mari daripada ghadab, marah. Kemudian hak Nabi perintahnya, dan hendaklah ada kamu bersaudara. Hei sekalian hamba Allah Ta'ala. Bila bersaudara tak ada hasad lah. Kenapa kita nak hasad sesama saudara kita? Kalau kita bersaudara tak akanlah bawa pada memutuskan silaturahim. Kerana orang yang memutuskan silaturahim, orang ni tak akan masuk syurga. Kemudian orang yang menghubungkan silaturahim, satu ibadah yang besar, satu kebajikan yang besar. Satu ibadah yang besar, satu kebajikan yang besar. Boleh pahala besar orang yang menghubungkan silaturahim. Kemudian pula orang yang menghubungkan silaturahim akan diperluaskan rezeki, akan dipanjangkan umur, sebab bagi taufik hidayah Allah kepada ketaatan. Ni menghubungkan silaturahim itu satu ibadah yang besar. Diperluaskan rezeki, dipanjangkan umur, dan sebab bagi taufik pada hidayah, pada taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Nabi kata, man ahabba an yus'ala fi asarihi wa yubsata lahu fi rizkihi fal yasil rahimah atau kamakal. Maksud hadis itu, sesiapa yang nak supaya dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki, Nabi kata fal yasil rahimahu, maka nak dia menghubungkan silaturahim. Itu kelebihan orang yang menghubungkan silaturahim. Ada ni pahala yang besar, ibadah yang besar, hubung silaturahim ni. Kau dapat pula kelebihan-kelebihan atas dunia daripada silaturahim. Jadi jangan memutuskan rahim, setengah kamu akan setengah, dan jangan marah. Nabi kata setengah kamu akan setengah, dan jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Jangan. Ni berjumpa sengaja elok. Dia lari lah. Dia mengelakkan diri. Pelik pula berlaku tu atas masjid. Lepas tu pula hak belakang membelakang ni tunggu masa je kubur panggil dah. Kadang-kadang ustaz tolong kau setuh dalam kuliah ustaz tapi bukan masjid ni lah. Tolong setuh kau ustaz malu orang tua. Dan dia punya nak marah satu soh ke apa ke, dia pusing kau lain. Nak masuk soh ni takut ada kawan tu, takut dia duduk sebelah. Kalau duduk sebelah boleh batal semayang ke macam mana. Nampak je kawan tu mari nak bersalam, lari awal-awal lagi dah. Nak pergi ke mana? Orang tua dah ni. Perangai lebih dari budak-budak. Perangai lebih dari budak-budak. Tapi katalah jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Jangan. Dia membelakangi nak lagi tu. Hak ni jangan membelakang setengah kamu akan setengah. Hak ni paling kanan, hak ni paling kiri. Hak ni kita ambil gambar dah. Dia duduk tonyek sama-sama dia tu. Pada tonyek.
Dia tanya pula. Tua dah. Apa benda punya perangai lah. Hak tu hak sama-sama paling muka. Ada hak dia nak usaha juga, nak bersalam. Tambah. Apa? Tiada maaf bagimu. Gitu. Tiada maaf bagimu. Apa benda kesalahan tu? Yang siapa ke tiada maaf bagimu, sama-sama ahli jemaah, sama-sama satu saf, nak lari ke mana? Dalam masjid buat perkara larangan, berpaling apabila berjumpa, memutuskan silaturahim. Di mana tu? Di dalam masjid. Tu kata nak ke mana kita? Kalau sehari dua tu okey lah, bersedihlah hati orang ni. Tapi tak ada. Jangan membelakang setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa, dan dalam ada kamu bersaudara. Hei sekalian hamba Allah, kita sama je, hamba Allah. Ya ibadallah, wahai hamba Allah. Bersaudara. Bila bersaudara, jangan hasad, jangan memutuskan silaturahim, jangan marah, dan jangan membelakangkan bila berjumpa. Yang kita nak sininya, la tahasadu, jangan dengki setengah, kamu akan setengah. Kemudian hak lain-lain tu ada kaitan di antara satu sama lain, ada lazim, ada malzum dia. Lazim daripada marah jadi berseteru, jadi memutuskan silaturahim, mudahlah timbul sifat hasad. Itu hadis yang kedua. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghda'u. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghda'u. Al-haditha. Al-haditha. Umi dia buat macam mana? Al-haditha tu maf'ulun bih bagi fi'il mahzuf. Tammimil hadis. Mana sempurnakan hadis tu. Ada hadis tu panjang lagi depan. Dia ambil tempat hak yang dia kena kisah saja, dia tak panjang. Mana hadis tu ada lagi penghujung. Kalau ayat Al-Quran didatangkan separuh ayat, kemudian al-ayata. Mana apa? Iqra'il ayat. Maf'ulun bih bagi fa'il mahzuf, baca olehmu akan ayat hak di penghujung tu. Tapi tidak didatangkan sebab apa? Sebab dia nak ambil di tempat dia. Syahid dia kat mana? Macam sinilah. Hadis tu di belakang ada lagi tu, dia tak panjangkan. Lepas tu al-hadisa mana betammimil hadis, sempurnakan oleh kamu akan hadis. Maknanya di belakang tu ada lagi hak hadis sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma dia nak ambil di setakat al-hasadu wal baghda'u. Ini tempat dia nak. Artinya berjalan. Dabba ni merangkak, berjalan ataupun jerakit ataupun melarat. Dia berjalan ni, berjalan bukan maksud berjalan gitu. Kalau kita kata kok jerakit, faham jerakit? Faham jerakit? Ataupun melarat. Ataupun kalau kita bahasa standard, menjangkiti. Betul? Menjangkiti. Ini ada tu. Kita saya ngaji ni tulis jerakit. Jerakit tu makna menjangkiti lah dah. Kita cakap Terengganu kata jerakit. Mana rasa-rasanya jerakit itu dengan makna nak sebut dah pandai. Kan orang sekolah sebut kan? Menjangkiti. Tu jerakit. Berjalan ni menjangkiti kepada kamu.
Kamu ni asalnya sahabat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Penyakit segala ummah yang dahulu daripada kamu. Maknanya penyakit ni penyakit ummah terdahulu, tapi menjangkiti kamu. Ada panggil jerakit ini, ataupun mana melarat ni. Itulah jangkit COVID tu lah. Menjangkiti. Maknanya ni penyakit segala ummah yang dahulu daripada kamu. Mana tu? Dengki dan sangat benci. Al-baghdha, sangat benci ni marah. Marah. Al-baghdha, sangat benci yakni marah. Ni ada di sini. Dikedoki dengan berjalan di sini melarat dan berjangkit. Ada tu melarat dan berjangkit. Saya ngaji tu jerakit dan melarat. Lain itu jerakit. Ini ada molek dah ayat ni. Dikedoki dengan berjalan di sini dalam hadis ni melarat dan berjangkit. Manapun dengki, baghdha, marah adalah penyakit ummah-ummah terdahulu. Mana contohnya? Contohnya Qabil, dengki kepada Habil. Maksiyah di bumi awalnya adalah dengki Qabil kepada Habil. Maksiyah pertama di langit dengki iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa iblis dengki? Kerana iblis takabur. Jadi dengki puncanya takabur. Kenapa Qabil dengki? Sebab Qabil takabur dengan kelebihan yang ada pada diri dan pada pasangan dia. Hak dilahirkan berkembar tu kan, dua tu. Jadi Qabil ni Qabil ni dia takabur dengan kelebihan diri dia dan kelebihan pasangan dia. Hak dilahir sekali dengan dia tu. Pergilah timbullah penyakit dengki. Jadi hak awal maksud di langit dengki iblis kepada Nabi Adam AS. Bagaimana dengki itu? Berpunca daripada takabur iblis. Tapi hak ni bukan kata hak Qabil saja ni. Bahkan inilah penyakit ummah-ummah terdahulu. Dengki pun penyakit ummah-ummah terdahulu. Kemudian sangat benci, marah, pun penyakit ummah-ummah yang terdahulu yang melarat dan berjangkit kepada kamu ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula sebab bagi dengki itu ada kalanya takabur dan ada kalanya berseteru dan ada kalanya keji nafsu. Didatangkan di sini tiga sebab, tiga punca yang menyebabkan timbulnya sifat dengki. Kalau buka dalam kitab Sairus Salikin, didatangkan 7 sebab yang menjadi punca timbulnya sifat dengki. Tapi dalam kitab ni, dalam kitab Penawati didatangkan 3. Kerana 3 ni lah sebab utama bagi timbulnya dengki. Yang pertama, takabur. Itu sebab hak utama sekali. Dan ada kalanya berseteru. Berseteru ni mari daripada ghadab, mari daripada marah, akhirnya berseteru. Dan ada kalanya keji nafsu. Takaburnya tidak ada, berseterunya tidak ada. Baik sangat-sangat kok depan, tapi hatinya dengki. Kenapa tu? Takabur? Tidak. Kenapa tu? Berseteru, berkelahi? Tidak. Baik sangat-sangat. Keji nafsu semata-mata. Hak ni lah hak Imam Ghazali kata hak paling payah nak berubat. Hak ni paling payah nak berubat. Sebab apa? Sebab keji nafsu semata-mata. Kalau berseteru mudah nak berubat, jadilah berseteru.
Jadilah memutuskan hubungan silaturahim. Jadilah membelakang bila berjumpa. Hubung silaturahim semula, berbaik-baik semula. Jadi bersaudara semula. Bila hilang je berseteru, jadi bersaudara, hilanglah hasad tu. Tapi kalau keji nafsu semata-mata, inilah hak paling sukar untuk hilang dengki yang berpunca daripada keji nafsu. Sebab apa? Sebab nafsu ni benda payah. Nak baiki nafsu ni satu perkara yang payah. Ni kena mujahadah. Nak masuk pula kepada sebab punca bagi dengki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.